Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan belajar bab 7 graf gerakan Matematik KSSM tingkatan 4. Okey, pada bab 7 ini dia akan ada 7 bahagian. Okey, ini adalah bahagian yang pertama, iaitu melukis graf jarak masa. Ia ada pada buku teks muka surat 184. Okey, graf jarak masa. Paksi mencancang atau menegak mewakili jarak. Paksi mengufuk atau mendatar mewakili tempoh masa. Jadi, menegak ini mewakili jarak, mendatar ini mewakili masa. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa, iaitu laju. Okey, awak tengok betul-betul. Kadar perubahan jarak terhadap masa, kita panggil dia laju. Okey, laju ialah kadar perubahan jarak dibahagikan dengan masa, iaitu diwakili oleh kecerunan graf jarak masa. Okey, seperti yang awak belajar sebelum ini pada bab 6, macam mana nak cari kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ni untuk kecerunan garis lurus. Jadi graf jarak masa pun macam itu. Kita tengok di sini dia ada kecerunan garis lurus. Macam itu pun boleh graf dia. Macam ini pun boleh. Mendatar. Okey, untuk mendatar ini kecerunan dia sifar. Dan ada juga gabungan beberapa kecerunan dan juga mendatar. Okey, ini adalah bentuk graf jarak masa. Jadi kita tengok kepada contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama ini awak akan belajar bagaimana nak melukis graf jarak masa berdasarkan jadual. Okey, dia dah beri jadual. Okey, masih lagi buku teks muka surat 184. Okey, kita tengok Azrin ini bercita-cita untuk menjadi pelumba basikal dan ingin mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Husni Awang, iaitu kita punya The Rocket Pocket Man, jago lumba basikal trek negara, merupakan pelumba basikal nombor 1 di dunia sekarang ini. 17, Aziz Awang. He's looked the best, he now starts to close up as against the pace picks up on the front, down the back straight, the speed builds 64 kilometres an hour, 64k, Glazer makes a move on the outside, 1 lap to go, Awang makes his charge, Glazer is bouncing off Shane Perkins, Perkins looking for a gap that really isn't there, Awang starts to fire the burners now, here he goes, Awang wins the World Cup, pulls the wheelie, Perkins in second place, Glazer in third, Aziz Awang, well, he goes to sit up and then almost loses it with a speed wobble with 8 seconds. Aziz Awang wins here in Cambridge in New Zealand. The Malaysian top step of the podium, Perkins second. Okey, dia bercadang untuk menyertai pertandingan basikal daerah Krian. Okey, dia buat latihan 2 jam setiap hari dan jadual ini menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Dan kita diminta untuk melukis graf jarak masa berdasarkan jadual yang diberikan. Okey, sangat mudah kita nak lukis graf jarak masa. Okey, yang pertama sekali kita buat paksi, iaitu menegak mewakili jarak, mendatar mewakili masa. Dan pastikan unit dia betul. Jarak untuk kilometer, masa minit. Okey, seterusnya pilih skala yang sesuai. Okey, untuk masa saya pilih 0, 30, 60, 90, 120. Dia mesti seragam, mesti seragam kalau diberi grade ini. Okey, sama juga jarak. Saya pilih 0, 10, 20, 30, 40. Okey, kita dah pilih skala yang sesuai. Kita plotkan titik. Okey, kita ada sifar, 30, 10, 60, 20, 90, 30, 120 dan 40. Okey, langkah seterusnya adalah kita sambungkan titik-titik itu. Kita tengok di sini dia adalah
satu garis lurus. Jadi apabila melibatkan garis lurus, kita kena guna pembaris. Dan juga nak melukis garis lurus, pastikan pensel itu tajam dan gariskan ia. Dan kita akan dapat satu graf jarak masa yang cantik. Okey, ini adalah graf yang dilukis. Okey, tapi contoh yang kedua, buku teks muka surat 185. Tapi yang ini berlainan sikit pada contoh yang pertama, kerana ini kita nak melukis graf jarak masa berdasarkan persamaan. Kalau sebelum ini kita lukis berdasarkan jadual, sekarang ini ada berdasarkan persamaan. Ini Encik Selva memandu selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Okey, melawat ibunya dari KL ke Kuantan. Jarak S kilometer yang dilalui oleh Encik Selva dalam tempoh masa T jam diwakili oleh persamaan S sama dengan 80T. Jadi dia beri persamaan S sama dengan 80T. Lukis satu graf jarak masa. Jadi penyelesaian dia. Langkah yang pertama, kita bina dulu jadual. Kalau sebelum ini dia dah beri jadual, tapi untuk contoh yang kedua dia beri persamaan, kita kena bina dulu jadual dia. Jadi kita pilih sini skala bagi jam, iaitu masa 01, 2, 3. Sampai 3 sahaja, jangan lebih sebab dia hanya 3 jam. Dia hanya 3 jam. Jadi tak boleh lebih pada 3. Dan kita tengok di sini S ini adalah jarak, diwakili oleh persamaan 80T. Jadi senang saja kita gantikan saja T ini dengan nilai. Jadi 80 bila T sifar, S pun sifar, 80, 160 dan 240. Okey, apabila kita dah dapat jadual jarak masa itu, kita sambung seperti buat contoh yang pertama, buat paksi. Pilih skala yang sesuai. Okey, saya tengok sini. Sifar 1, 2, 3. Saya ambil 2 petak. Pastikan ia seragam. Okey, sama juga 80, 160, 240. Pastikan seragam. Plot titik berdasarkan jadual. Sama macam tadi. Dan akhir sekali kita sambungkan titik. Kita tengok itu adalah garis lurus. Pastikan guna pembaris, pensel yang tajam dan garis. Selesai bagi soalan contoh yang kedua. Okey, kita pergi pada contoh yang ketiga. Masih lagi melukis graf jarak masa berdasarkan persamaan. Buku teks muka surat 185. Okey, Jaswinder Singh mengambil bahagian acara menetah desa sejauh 8 km. Dianjurkan pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Okey, diberi persamaan dia ialah S sama dengan 8 tolak 1/5T. S ialah jarak kilometer, T ialah masa dalam minit. Dan lukis graf jarak masa untuk tempoh sifar hingga 40 minit. Okey, sama macam contoh yang kedua, bina jadual jarak masa. Okey, tengok di sini persamaannya hanyalah garis lurus. Untuk membuat garis lurus kita hanya perlukan 2 titik sahaja. Jadi bagi kes ini saya memilih 2 titik saja, sifar dan 40. Dan gantikan nilai dalam persamaan yang diberikan. Kita akan dapat 8 dan sifar bagi masa sifar dan 40 minit. Okey, langkah yang kedua kita buat paksi. Okey, sama macam sebelum ini. Menegak jarak, mendata atau melintang ini masa. Okey, pilih skala yang sesuai. Jadi sifar 10, 20, 30, 40. Awak nak buat sifar sampai 40 terus pun boleh. Sifar 40 terus pun boleh, sama macam buku teks. Saya buat cantik sikit, saya buat 10, 20, 30, 40. Tapi kita perlukan 2 titik saja, tak ada masalah. Ini pun sama, sifar 2468. Dan kita plot. Ok,
Okey, kita tengok ni sifar 8 40 sifar. Jadi kita dah ada 2 titik. Mudah saja untuk kita sambungkan titik itu. Pastikan guna pembaris, pensel mesti tajam. Okey, selesai contoh yang ketiga. Ini adalah graf jarak masa bagi contoh yang ketiga. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa tengok video bahagian seterusnya dan jangan lupa subscribe Sir Fakhri Maths. Wassalam.